Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Izur Rahimi, mewakili kumpulan bagi tugasan isu-isu perbandaran di negara membangun JKA 315. Seringkali kita disajikan dengan isu-isu perbandaran di dada-dada akhbar, media massa dan media elektronik. Antara isu-isu yang seringkali menjadi topik yang hangat diperbualkan adalah isu pengangguran, kesesakan lalu lintas, setinggan, jenayah, pencemaran dan bermacam-macam lagi. Dengan berubahnya infrastruktur dan landscape menunjukkan proses urbanisasi ini memerlukan kawalan bagi memastikan ianya dilaksanakan dengan lancar, bersifat mudah selenggara serta bebas masalah buat suatu jangka masa yang panjang. Perancangan bandar adalah satu kaedah yang penting bagi mengawal proses perbandaran. Pelambakan kemasukan tenaga kerja atau migrasi tersebut pula pastinya akan menyumbang kepada masalah sosial dan persekitaran. Pihak berkuasa tempatan PBT atau pihak kerajaan yang merancang sesuatu urbanisasi perlu mengambil langkah-langkah yang bersesuaian bagi memastikan proses urbanisasi terlaksana dengan baik selaras dengan kadar perkembangan, pembangunan atau perubahan yang boleh diadaptasi oleh sesuatu komuniti setempat sekaligus menyumbang kepada usaha pembangunan negara. Akibat dari proses urbanisasi yang tidak terancang telah menyebabkan berlakunya peningkatan taraf hidup penduduk di bandar. Hal ini telah membebankan penduduk di bandar kerana tidak berupaya untuk menampung kos sara hidup yang begitu tinggi dan telah memberi tekanan yang besar terutama kepada golongan yang berpendapatan rendah. Ini telah menyebabkan mereka membina perumahan setinggan untuk dijadikan tempat tinggal mereka di bandar. Masalah setinggan ini juga berlaku kerana jumlah rumah yang ada di bandar tidak mencukupi, harga rumah yang tinggi dan tanah juga yang tinggi serta kadar sewa yang mahal. Penduduk-penduduk di kawasan setinggan ini telah menceroboh tanah secara haram untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Bagi menangani permasalahan ini, pihak kerajaan perlu mengambil tindakan untuk melaksanakan projek perumahan kos rendah di pinggir-pinggir bandar agar penduduk bandar yang berpendapatan rendah dapat memiliki kediaman yang kondusif. Kepentingan jalan raya adalah untuk menghubungkan satu destinasi dengan destinasi yang lain supaya dapat memudahkan pergerakan penduduk. Namun, pertambahan penduduk di bandar telah menyebabkan jalan raya di ibu kota menjadi sesak dan padat. Kawasan bandar yang mempunyai kepadatan yang tinggi pastinya tidak akan terlepas daripada permasalahan kesesakan lalu lintas. Lebuh raya yang terbentang seluas 3 hingga 4 lorong ada kalanya tetap tidak mencukupi, terutama pada waktu puncak dan waktu-waktu tertentu. Kekurangan tempat letak kereta dan juga tahap khidmatan kenderaan awam yang kurang efisien turut mendorong kepada berlakunya permasalahan ini. Sebagai kempen juga telah diperkenalkan bagi mengurangkan jumlah kenderaan yang beroperasi di jalan raya di bandar-bandar besar, seperti kempen berkongsi kenderaan atau carpool untuk pergi bekerja. Walaupun begitu, permasalahan kesesakan lalu lintas ini masih berlaku. Masalah kesesakan lalu lintas merupakan beberapa siri aktiviti yang melibatkan keperluan pengangkutan dan ianya bukan permasalahan yang boleh diatasi dengan hanya melihat kepada masalah tersebut sahaja. Apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah kerajaan perlu mengambil langkah yang proaktif dan drastik bagi menyeimbangkan proses urbanisasi dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan sebagainya. Mungkin kita sebagai sebahagian daripada penduduk komuniti bandar perlu mengubah sikap dan pandangan serta bersedia untuk membantu dalam usaha menyelesaikan masalah yang sering dialami semasa berlaku proses urbanisasi ini. Bagi mewujudkan satu kawasan bandar yang selamat dan aman, semua pihak perlu bekerjasama dalam menangani masalah yang berlaku di dalam bandar. Akhir kata, saya mewakili kumpulan tugasan saya mengucapkan ribuan terima kasih dan salam hormat.